عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وهداية نصوح. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة. اللهم ورحم الملائكة المقرب واخرجنا من ظلمات الوهم وعلى رب اشرح لنا صدرنا. قال الشيخ المسلم تعالى في الدارين. Sekarang. Dan kedelapan iradatnya. Artinya berkanda. Lawannya tiada berkanda. Dan iradat itu yaitu sifat yang maujudah lagi qadimah yang berdiri dengan zat nak tambah yang berdiri dengan zat yang qadim. Naknya begitu. Yang berdiri dengan zat yang qadim. Betulkan kitab. Yang berdiri dengan zat yang qadim. Qadim, qaf, dal, ya, mim. Yang berdiri dengan zat yang qadim. Qaf, dal, ya, mim. Dengan dialah menentukan mungkin dengan setengah barang yang harus atasnya. Daripada sifat yang berlawanan. Seperti wujud dan adam atau kaya atau fakir. Kedelapan setengah daripada 20 sifat yang wajib datang mukallaf belajar dan mengetahui dan i'tiqad ialah sifat iradat. Setengah daripada sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala 20 sifat yang wajib kita mengetahui dengan jalan tafsirnya iradat. Iradat tu bahasa Melayunya arti iradat berkandak. Dikandaki berkandak tu ialah sifat. Lawan berkandak, tiada berkandak. Yang mana berkandak tu wajib, tiada berkandak tu mustahil pada Allah. Dan iradat itu, nak ta'rifkan iradat, iaitu sifat, iaitu iradat. Sifat iradat tu kena atas satu jenis sifat. Yang maujudah, yang ada. Yang ada seperti dulu ada pada kharij dan ada pada zihin. Yang ada, sebut kata ada tu ada pada kharij. Boleh dilihat, boleh didengar. Kalau Allah Ta'ala bagi buka hijab.
Sifat yang maujudah, satu jenis sifat yang maujudah, bukan sifat subutiyah. Kalau kaunuhu qadiranu, itu sifat subutiyah. Kita panggil kata sungguh ada sini, adapun di sini maujudah ada. Sifat yang ada. Begitu kesemua segala sifat ma'ani itu dikatakan sifat semuanya sifat maujudah semua. Sebab itulah katanya dengan sebab ada pada kharij, sekiranya kalau dibukakan hijab Allah Ta'ala bagi nampak, kita nampak dah. Allah Ta'ala bagi dengar, kita dengar dah. Kita dapat mendengarkan sifat itu. Setiap-tiap benda yang ada pada kharij, kerana setiap-tiap benda yang ada pada kharij itu boleh didengar, boleh dilihat. Sifat yang maujudah, sifat yang ada, kemudian sifat yang ada pada kharij itu, qadim ke baru. Sifat itu, lalu tu dia kata lagi qadimah. Sifat itu sifat yang qadim, nak keluarkan sifat maujudah yang baru. Seperti sifat iradat yang ada pada kita. Yang qadimah, yang tidak ada permulaan bagi wujudnya, yang berdiri dengan zat yang qadim. Memanglah kalau dia dengan sebab dia tu sifat yang qadim, sifat yang qadim mestilah zat dianya, zat yang jadi mausuf bagi sifat itu mesti qadim juga. Maknanya nak cerita katanya sifat ni ialah jadi sifat bagi suatu zat yang qadim. Maka kita maklum zat yang qadim tidak ada melainkan zat Allah Ta'ala saja. Zat yang qadim tidak ada melainkan tak lain tak bukan ialah zat Allah Ta'ala saja. Jadi sifat ni berdiri pada zat yang qadim ialah zat Allah Ta'ala. Apa maksud kata berdiri pada zat yang qadim? Maknanya zat yang qadim ialah zat Allah Ta'ala itu bersifat dengan dia. Dia jadi sifat bagi zat Allah. Dia jadi sifat bagi zat Allah. Sifat iradat ni. Dengan dialah, ini tempat berbeza sifat iradat dengan lain-lain daripada sifat ma'ani. Dan dengan dialah, dengan ini sifat menentukan oleh Allah, menentukan oleh Allah, menentukan mungkin, menentu oleh Allah akan mungkin. Menentukan mungkin, yakni menentu oleh Allah akan mungkin. Apa dia benar mungkin? Ialah perkara yang sama di antara ada dan tiada. Yang sama mana terima ada, terima tiada. Boleh ada, boleh tiada. Terima ada, terima tiada. Sama di antara ada dan tiada. Itu maksud sama. Sama di antara ada dan tiada, atau terima ada, terima tiada, maksud sama. Itu dikatakan mungkin. Menentukan mungkin dengan setengah barang. Dengan setengah barang. Barang tu sifat, kelakuan. Kelakuan atau sifat. Dengan setengah barang, barang tu ialah kelakuan atau sifat. Dengan setengah, bukan kesemua. Sebab nak tentu, dengan setengah bukan kesemua. Dengan setengah barang yang harus atasnya atas mungkin. Harus dengan barang yang harus, mana barang yang boleh berlaku pada itu mungkin.
Apa dia barang yang harus tu? Daripada sifat, ni nak cerita ada dah. Daripada sifat yang berlawanan. Daripada sifat berlawanan. Nah, yang berlawanan antara satu dengan lawan dia. Seperti misal bagi sifat yang berlawanan seperti wujud dan adam, itu dua yang berlawanan, tak boleh nak beri pun. Ada dengan tiada tu tak boleh nak beri pun, itu tanda katanya dia berlawanan. Kalau boleh beri pun pada masa sama, pada zat yang sama, maka tak jadi lawanan. Atau kaya atau fakir. Kaya dan fakir itu dua yang berlawanan di situ. Atau ilmu atau jahil, itu dua yang lawanan di situ. Atau putih dan hitam dan lain hitam. Lainnya lain pada hitam. Atau lainnya lain pada tersebut. Tapi masalah putih dengan hitam ni dia tak sama dengan lawan. Putih dengan hitam berlawanan juga. Wujud dengan adam pun lawanan juga tapi berbeza. Sebab berlawanan di antara apa dia? Wujud dengan adam berbeza, berlainan dengan kata berlawanan putih dan hitam. Sebab kita katanya wujud dan adam. Jadi adam, wujud dan adam. Cuba dengar nak sebagai tambahan, nanti kita urai balik takrif dia. Wujud dan adam, cuba tulis. Tulis dalam kertas. Wujud dan adam. Wujud dan adam, tulis dua tu. Lepas tu tulis kat wujud tu, tulis kata tak wujud. Pertama tulis wujud, tulis adam. Pertama kali tulis wujud, tulis adam. Lepas tu tulis pada wujud. Tulis pada wujud, tulis katanya tambah tak di depan. Tak wujud. Apabila kita kata tak wujud, dia sama dengan adam. Tak wujud itulah diri adam. Tak wujud itulah diri adam. Nah, tak wujud itulah diri adam. Begitu juga kalau kita katanya kita tambah tak di depan adam. Kalau kita tambah tak di depan adam pun sama. Jadi tak adam. Tak adam tu ialah diri wujud. Tak adam tu ialah diri wujud. Begitu. Jadi maknanya samalah bergerak dengan diam. Gerak dan diam, kalau kita tambah tak di depan mana-mana satu, dia akan sama dengan satu lagi. Tak bergerak dan diam. Tak gerak, diam. Diam, tak diam, terus ialah gerak. Tu macam tu.
Sebab dia wujud dengan Adam tu seperti gerak dan diam. Tetapi tengok satu lagi pula, nak bagi nampak katanya tak sama putih dengan hitam. Cuba tulis satu lagi, putih hitam. Putih dan hitam. Putih dan hitam. Kita ni maklum bahasanya putih dan hitam ni warna kan. Warna tu banyak kan. Cuba kita cuba kita buat macam tadi. Putih, hitam, putih, hitam. Lepas tu, habis tu kita letak tak putih. Cuba kata tak putih. Apa maksud kata tak putih? Tak putih tu apa dia? Hitam, ya tak? Ya. Biru, ya. Kuning, ya. Merah, ya. Sebut kata tak putih tu tak mesti hitam. Tak putih tu luas, jadi umum. Umum daripada hitam. Ya tak sama tadi. Tadi kalau kita katanya tak wujud, Adam betul-betul satu. Terus kenatah Adam, tak wujud Adam, tidak ada lain. Tapi sini putih, hitam, tak putih, boleh jadi hitam, boleh jadi merah, boleh jadi kuning, boleh jadi biru, dan lain lagi. Tu berlawanan dia antara putih dengan hitam lain. Daripada berlawanan wujud dan adam. Tetapi ala kuliah wujud dan adam pun berlawanan, putih dan hitam pun berlawanan juga. Berlawanan juga. Tapi cara berlawanan tu tak sama. Wujud dan adam, lawanan wujud dan adam tu lawanan masuk dalam katanya al-musawi linakidih. Masuk dalam katanya al-musawi linakidih. Jadi maknanya musawi sama maknanya tak apa makna sama, mana tak wujud tu sama dengan adam pada makna. Dah. Tapi kalau hitam dengan putih dia panggil a'am min nakirih. Terlebih umum daripada nakid. Sebab kalau kita katanya putih, kalau kita letak tak di depan tak putih. Tak putih tu lebih luas, lebih umum daripada hitam. Hitam pun tak putih, biru kuning pun tak putih. Begitu. Itu nak satu-satu perhentian. Dia tak sama. Tapi ala kulli hal, kesemua tu daripada panggil masuk dalam katanya sifat-sifat yang berlawanan. Tapi cara berlawanan tu tak sama. Begitu. Jadi dia katanya wujud Adam satu, itu sifat berlawanan kaya fakir, sifat berlawanan ilmu jahil, panjang pendek, tambah lagi dah. Panjang pendek. Sekarang kalau masa sekarang, masa dahulu, masa yang sebelum pada masa sekarang, masa lagi akan datang. Di sana, di sini pun berlawanan juga. Ada di sana, tak ada di sini. Ada di sini, tak ada di sana. Jadi, kita kembali kepada ta'rif kita. Iradat tu ialah satu sifat. Iradat tu iaitu sifat, yakni satu jenis sifat. Satu jenis sifat yang maujudah lagi qadimah. Jadi sifat satu jenis sifat iradat ni satu jenis sifat
Maka sifat ni terbagi kepada dua, tilik kepada ada kalanya, tilik kepada dirinya, ada kalanya sifat tu sifat yang subuti. Ada kalanya sifat tu sifat yang salbi. Ada kalanya sifat tu sifat yang maujudah atau panggil wujudi. Sifat-sifat subuti seperti sifat wujud. Di atas setengah ulama kata seperti sifat maknawiyah, itu sifat subutiyah. Dan ada juga setengah-setengah sifat tu sifat salbiyah. Setengah-setengah sifat tu sifat salbiyah. Sifat mana? Sifat kidam bakok. Dan sifat kidam bakok sampai wahdaniyat. Setengah-setengah sifat tu wujudiyah, artinya maujudah. Kena kepada sifat ma'ani. Maka apabila kata sebut sifat umum lah. Boleh jadi nak kena atas sifat ma'ani, boleh jadi nak kena atas sifat nafsiyah, boleh jadi nak kena atas sifat salbiyah. Maka dia katanya sifat yang maujudah. Maknanya sifat mana? Sifat subutiyah seperti wujud dan sifat maknawiyah tak masuk. Salbiyah tak masuk dalam takrif di sini. Lagi qadimah, ini nak keluarkan sifat bagi benda yang baru. Sifat yang qadimah yang berdiri dengan zat yang qadim. Maknanya sifat itu ialah sifat bagi zat yang qadim. Sifat itu ialah sifat bagi zat yang qadim. Dengan maknanya zat yang qadim ialah zat Allah tu bersifat dengan dia. Dah. Zat Allah jadi mausuf bagi dia, dia sifat bagi zat Allah. Dengan dialah, dengan sifat, dengan ini sifat menentukan mungkin, ini menentu oleh Allah akan mungkin. Menentukan mungkin, menentu oleh Allah akan mungkin. Allah Ta'ala menentukan benda mungkin, menentu dengan setengah. Tidak ke semua. Ambil satu, tinggal satu. Dengan setengah daripada setengah barang, ni setengah daripada barang yang harus atasnya. Daripada sifat yang berlawanan. Jadi maknanya nak cerita tugasan sifat iradat tu ialah menentu. Dengan sebab Allah Ta'ala bersifat dengan sifat iradat, maka Allah Ta'ala menentukan pada benda mungkin itu dengan setengah-setengah daripada yang berlawanan. Sebab apa setengah? Sebab nak menentu dengan kedua tak boleh, sebab jadi beri pun dua benda yang berlawanan. Maka dengan sebab iradat inilah Allah Ta'ala menentukan mungkin itu nak ada kan, nak tak ada. Nak bagi ada ke, nak bagi tiada. Maka Allah Ta'ala menentukan. Lepas tu ada, nak ada di mana, di sana ke di sini. Nak ada bila. Ada pada zaman mana. Zaman Nabi Adam ke, zaman Nabi Nuh ke, zaman sekarang. Tu dia menentu, dia pilih ambil satu-satulah. Lepas tu kalau manusia ni nak fakir ke, nak kaya. Ambil kaya, tinggal fakir. Ambil fakir, tinggal kaya. Alim atau jahil. Ambil jahil, tinggal kaya. Ambil kaya, tinggal jahil. Putih, tidak hitam. Kalau hitam, tidak putih. Katalah. Daripada lain-lain lagi, tak nanti manusia lah. Kalau benda ni, kalau benda-benda batu, nak bulat ke, nak bujul ke, tu berlawanan semua. Daripada segala arat-arat dia tu, yang ada berlawanan tu, maka Allah Ta'ala menentukan. Itulah sifat iradat. Sifat iradat itulah ialah sifat yang ta'alluq dianya ialah ta'alluq taksis, menentu. Menentu dengan maknanya menentukan sifat-sifat bagi benda mungkin. Ada dengan tak ada tentu mana-mana.
Apa tu apabila ada, nak ada bila, di mana, maka itu berlawan. Ada sekarang, ada masa mana, di mana tempat, besar kecil dia setakat mana, warna kulit dia lah macam mana, perangai dia macam mana yang ada berlawanan. Maka mestilah ambil setengah, tinggal setengah. Jadi maknanya nak ambil kedua-dua, tak boleh sebab jadi berlawanan. Itulah yang kita maklum katanya ta'luk iradat, ta'luk taksis iradat. Ta'luk taksis menentu. Dan terusnya, dan dikandak dengan berkandak di sini, berkandak menentu mungkin dengan setengah barang yang harus atasnya. Berkandak maknanya begitu. Berkandak maknanya menentu. Menentu maknanya pilih, itulah. Pilih sebelah wujud, tinggal Adam, pilih kaya, tinggal fakir. Kandak begitu. Bukan kandak macam orang lapar, berkandak pada makan. Bukan begitu. Dia kata dan dikandaki, maksud dengan kata berkandak di sini, dikandak ini maksud murad. Dengan berkandak di sini, berkandak yang diterjemuh daripada makna iradat. Makna berkandak di sini menentukan mungkin, menentu. Ada dengan tiada, nak tentu sebelah mana, tentu balik ada. Itu maknanya begitu. Hitam dan putih, nak menentu yang mana, menentu putih. Masalah. Menentukan mungkin, menentukan benda mungkin dengan setengah barang yang harus atasnya. Dengan setengah sifat-sifat yang harus atas dia. Dengan setengah, ambil setengah, tinggal setengah. Bukan makna berkandak itu berhajat. Nak seperti orang lapar, nak nasi. Bukan begitu. Bukan berkandak begitu. Maka itu berkandak dengan makna berhajat. Mustahil atas Allah Ta'ala. Dengan sebab apabila terjemuh kepada bahasa Melayu itu berkandak, jadi keliru. Tetapi bahasa Arab tak berkeliru. Sebab kata iradat tu dah maknanya begitu. Tetapi apabila terjemuh dengan bahasa Arab, terjemuh dengan bahasa Melayu, iradat pun terjemuh kandak. Kalau berhajat pun, hajat tu kandak juga. Hajat, darurat, fakrun, fakir, berhajat semua. Itulah sifat iradat. Kemudian tengok dalil pula. Dan dalil wajib iradat. Dan dalil wajib iradat bagi Allah. Dan dalil wajib iradat bagi Allah. Apa tu? Ini dalil juga jadi dalil bagi mustahil lawan bagi iradat. Jadi dalil ini memadai dalil bagi kedua-dua. Dalil bagi wajib iradat dan juga jadi dalil bagi mustahil lawannya lawan iradat. Dalil bagi wajib iradat mustahil lawannya. Dalil dianya ialah wujud alam ini, ada alam ini. Maknanya dalil bagi iradat tu alam ini dengan tilik kepada adanya. Tu wujud ada alam ini. Maknanya dalil bagi iradat itu, dalil bagi wajib iradat itu dan mustahil lawannya ialah alam ini. Alam ini. Tetapi alam ini dengan tilik kepada wujudnya. Alam ini dengan tilik kepada wujudnya. Alam inilah jadi dalil, tapi tilik ke mana? Tilik
tilik kepada ada dia. Sebab kita maklum alam ini ada dia, kemudian daripada tiada. Alam ini adalah yang baru. Sebab ada dia, kemudian daripada tiada. Kenapa boleh katanya alam ini ada, alam ini jadi dalil menunjuk kata wajib iradat bagi Allah. Alam ini ada, alam ini menunjuk di atas bahawasa Allah Ta'ala wajib bersifat dengan sifat iradat. Jalan mana kita kira, jalan mana kita fikir. Apa wajah dianya? Wajah kita, cara kita nak berdalil daripada ada alam ini, sehingga nampak katanya wajib iradat bagi Allah, mustahil lawannya. Semata-mata tilik kepada alam ini, tak tahu katanya, tak menunjuk, tak boleh nak faham kata ada wajib, ada iradat, mustahil lawannya. Maka kita tiliknya begini. Ada alam ini menunjuk kata wajib iradat. Ada kita ni lah menunjuk kata Allah wajib bersifat dengan sifat iradat. Mesti Allah bersifat dengan sifat iradat. Macam ni kita kira. Kita fikir. Kerana jikalau tiada bersifat dengan iradat. Kalau dia tak bersifat dengan sifat iradat, nescaya bersifat ia dengan digagahi, dipaksai. Dan jikalau bersifat dengan digagahi, nescaya tiada ada suatu daripada makhluk ini dan iaitu tiada terima oleh akal. Dia katanya fikirnya begini. Jikalau tiada bersifat oleh Allah dengan iradat, nescaya bersifat ia dengan digagahi, dipaksai. Kenapa begitu? Sebab kita katanya ada alam ini. Alam ini ada ke tidak? Jawabnya memang ada. Maknanya apabila katanya alam ini ada, siapa yang membuat? Allah lah. Allah lah yang menjadikan akan alam ini. Kemudian apabila kita katanya Allah lah yang mengadakan alam ini, yang menjadikan alam ini, maka kalau kita manusia, apabila kita buat sesuatu perkara, seperti makan masalah, maka makan tu boleh jadi sukarela kita nak makan. Pilihan kita nak makan. Kalau nak makan pun kita lah. Kalau tak nak makan pun kita lah. Setengah kelakuan begitu. Jadi makan tak makan tu maknanya ada pilihan. Dengan maknanya kita sendirilah. Nak makan pun makan. Tak nak makan pun tak makan. Itu tetapi setengah-setengah kelakuannya jadi terpaksa kena makan. Seperti orang sakit terpaksa dia kena makan. Kalau tanya doktor, boleh ke doktor saya tak nak makan ubat? Doktor kata tak boleh, kalau tidak tak sembuh penyakit engkau, kena makan juga bagi habis ubat ini.
Jadi maknanya makan ubat itu digagahi. Makan ubat itu digagahi. Nah, sebab apa? Kalau tak makan, tak sembuh penyakit. Ingat kata nak menyembuhkan penyakit, nak usaha bagi menyembuhkan penyakit, dia makanlah ubat. Nah, jadi rupanya makan ubat itu dipaksai. Terpaksa kena makan. Bukan kata itah kita lah nak makan pun makanlah, tak nak makan pun tak makanlah. Tak boleh. Ubat tu tak boleh nak buat begitu. Pasal ubat tak boleh nak buat begitu. Maka di sini pun demikian juga. Apabila katanya alam ini ada, siapa yang menjadikan alam ini? Jawabnya Allah. Maka Allah Ta'ala buatkan alam ini dengan secara terpaksa ke atau dengan secara pilihan dia. Fardunya kalau kita katanya dia buat alam ini dengan secara pilihan dia. Dia kena nak buat. Sebab itulah dia buat. Dan satu jalan laginya, dia buat alam ini dengan sebab tergagah, dengan sebab terpaksa kena buat. Apabila buat dengan secara terpaksa, apabila buat dengan secara digagahi, maknanya tidak ada kandak lah. Tidak ada kandak sendiri, tidak ada pilihan nak buat sendiri. Bahkan buat dengan secara terpaksa, dengan secara digagahi. Apabila buat dengan secara digagahi, memang buat bukan dengan kandak. Kalau tengok orang sakit, ikut hati saya tak nak makan ubat. Tu hati dia. Pahit lagi, tak sedap lagi, keras lagi. Ikut hati saya, kalau ikut sekandak hati saya, yang dia nak. Dia tak nak makan ubat. Tapi apa boleh buat, terpaksa saya kena makan ubat. Terpaksa ni maknanya tak ada kandak dah. Jadi bukan daripada pilihan dia. Salah ketekanan. Maka apabila digagahi, tidak ada sifat iradat lah. Sebab lawan dia. Kalau Allah Ta'ala buatkan makhluk ini dengan tidak berkandak, mana dia buat dengan secara digagahi. Sebab kenapa kata begitu? Kalau kita katanya boleh jadi ke tidak, Allah Ta'ala tak buat. Dia tak nak, dia tak digagahi. Boleh ke tidak? Jawabnya tak boleh lah begitu sebab alam ini dah ada. Maknanya Allah Ta'ala dah buatkan alam ini. Allah Ta'ala dah buatkan alam ini. Tetapi kalau tak ada iradat, kalau dia tak kandak nak buat, tapi dia buat juga ni. Dia buat ke tidak langit bumi kita semua ni? Dia ada buat dah. Dia dah buat. Tapi buat dengan sekandak dia kan, dengan dipaksai. Begitu. Fardunya kalau tak ada kandak, memanglah dia buat dengan paksa. Dengan cara terpaksa. Dua tu. Buat dengan secara kandak dia ke, buat dengan secara terpaksa kena buat. Dia tak lepas pada dua tu. Macam kita kata, kita manusia ni, mana-mana apa perkara tu, setengah tu sukarela kita nak buat. Sukarela maknanya nak pilih ambil buat, nak pilih buat pun boleh, kalau tak pun boleh. Tengok, kat dalam peti tu ada buah-buahan. Ada buah-buahan. Kita nak makan pun, kalau nak makan. Kalau tak nak makan pun, biar di situ. Tak terpaksa kan. Tetapi kalau ubat, tak boleh buat macam buah-buahan dalam peti tu. Buat malah makan, tak sembuh penyakit. Terpaksa kena makan. Jadi maknanya, apa-apa perbuatan tak lepas daripada dengan sekandak, buat dengan sekandak, dan buat dengan terpaksa. Terpaksalah tu dah dikatakan digagahi. Dia tak lepas pada dua perkara.
Kalau kita katanya buat dengan sebab dia kandak nak buat, itu betul lah. Nah, sempurna kan? Kalau kita katanya buat dengan sebab dia nak buat, itu sempurna. Kalau katanya gitu, tetapi kalau kata dia buat tetapi tidak dengan sekandak dia, mana tak ada iradat. Apabila kata buat bukan buat dengan sekandak dia, maknanya dia buat ke tidak, dia buat. Tapi buat dengan secara terpaksa. Dengan sebab digagahi, dikerasi. Maka sekiranya kalau buat digagahi, maknanya tak ada iradat. Dan jikalau bersifat Allah dengan digagahi, nascaya tiada suatu daripada makhluk ini membawa kepada tidak ada suatu daripada makhluk ini. Sebab apa dia? Sebab apa boleh katanya kalau dia bersifat dengan sifat digagahi, maka tidak apa dia? Tidak menyebabkan membawa kepada tidak ada sesuatu daripada makhluk ini. Sebab kita katanya sebab kita katanya Allah Ta'ala nak buatkan makhluk ini, buat akan apa dia? Allah Ta'ala nak membuatkan sesuatu daripada makhluk ini, tak dapat tidak, fa'alun lima yurid. Fa'alun lima yurid. Yang sangat membuat akan apa yang dia kandak. Jadi Allah Ta'ala nak buatkan makhluk ini, dia kena kandak nak buat. Maknanya kalau dia tak kandak, dia tak buat. Kalau dia tak kandak, dia tak buat. Lepas tu kalau kata dia tu digagahi, maknanya tak ada iradat, tak ada kandak, dia tak buat. Kalau tak buat, tidak ada sesuatu daripada makhluk ini. Lagi pulanya sekiranya kalau buat dengan sebab digagahi, itu dikatakan lemah. Itu dikatakan lemah sebab tak boleh nak meluluskan kandak. Kandak dia tak nak bagi ada, tapi terpaksa kena buat. Maka apabila tak lulus kandak, tak betul dengan kandak, itu dikatakan lemah. Tengok orang yang sakit tu dia tak kuasa nak menghilangkan penyakit dengan sendiri, melainkan kena menupani ubat. Jadi terpaksa nak makan ubat, dia nak sapu, dia nak apa, penyakit keluar pada badan tak kuasa. Itu merupakan lemah. Kalau lemah tak boleh nak buat alam inilah. Begitu. Dan tengok, jadi maknanya kalau digagahi, maknanya membawa kepada tidak ada suatu daripada makhluk ini. Kenapa? Satunya kalau digagahi, maknanya yang dia kandak tak lulus. Maknanya dia buat tak meraih kandak, dia buat meraihkan paksaan. Tu maknanya lemah. Sebab yang kuasa tu apa dia? Yang boleh meluluskan kandak. Kandak nak bagi ada, dia boleh buat bagi ada. Dia kandak nak meniada, maka dia boleh meniadakan. Dia kandak nak bagi ada, dia kuasa untuk nak mengadakan. Dia kandak nak meniada, dia kuasa meniadakan. Maka nak kata kuasa tu boleh meluluskan kandak, jangan terpaksa lah. Kalau terpaksa, maknanya tidak lulus kandak. Tengok orang sakit tu, kalau kandak dia tak nak makan ubat. Siapa yang suka makan ubat? Tak ada orang suka kan. Makan ubat dengan secara terpaksa. Begitu. Jadi maknanya kalau terpaksa maknanya tak lulus kandak. Sebab kandak dia tak nak bagi ada. Tiba-tiba kena buat juga bagi ada. Mana itu diri lemah. Sebab kuasa-kuasa tu dapat meluluskan kandak. Kandak tak nak bagi ada, kena tiada lah. Satu.
Lagi pulanya, kalau digagahi membawa kepada tak ada kudrat. Sebab apa? Sebab kudrat ni menjadi akan apa? Akan barang yang dia kandak. Fa'alun lima yurid. Yang membuatkan, yang Allah Ta'ala yang sangat membuat akan apa yang dia kandak. Mana kalau dia tak kandak nak buat, dia buat ke tidak? Dia tak buat. Buat ni habuan takluk bagi kudrat. Kalau begitu tak kandak, tak ada kudrat. Tak ada iradat, tak ada kudrat. Tak ada kudrat, tak boleh nak buat apa-apa sesuatu daripada alam ini. Apabila tak boleh lemah, tak boleh nak buat apa-apa sesuatu daripada alam ini tak ada. Apabila dilemah nak buat sesuatu daripada alam ini, walaupun satu pun tak kuasa nak buat, maknanya alam ini tiada. Maka alam ini tiada, betul ke salah? Tak ada alam ini, jawabnya salah. Kan? Salah sebab kita dah pandang katanya alam ini banyak. Kalau begitu, ada alam ini menunjuk di atas bahawasanya Allah Ta'ala mengadakan, Allah Ta'ala menjadikan, Allah Ta'ala membuatkan. Maka Allah Ta'ala tidak buat malaikat benda yang dia kandak. Allah Ta'ala tidak buat malaikat benda yang dia kandak. Kandak itulah iradat. Allah Ta'ala tidak buat tu takluk tanjizi hadis bagi iradat. Fa'alun lima yurid. Fa'al membuat menjadi tu apa dia? Takluk bagi sifat iradat. Sifat takluk tanjizi hadis bagi kudrat. Buat akan apa yang dia kandak. Kandak di situ apa dia? Kena takluk tanjizi qadim bagi sifat iradat. Jadi maknanya kita i'tikad bahawasanya alam inilah menunjuk, jadi dalilnya alam inilah menunjuk di atas katanya Allah Ta'ala wajib bersifat dengan sifat iradat. Kalau tak bersifat dengan sifat iradat, alam ini tak akan ada. Kalau tak bersifat dengan sifat iradat, alam ini tak boleh nak ada. Sebab membawa kepada Allah Ta'ala itu lemah daripada mengadakan akan alam. Begitulah dalilnya. Habis. Maka untuk hari ini kita akhir di situ pada kata dan apa dia? Maka kudrat dan iradat itu takluk keduanya dengan segala mungkinat, takluk taksir. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuha wa arifin wa nawwir qulubana min nurikal karim waj'al amalana khalisatan liwajhikal karim. Allahumma inna nas'aluka ma qara'na wa ma fazna wa nas'aluka faradan alaina wa aftah yadina subhanaka wa bihamdika. Wassalamu ala mursalin alhamdulillah. Terima kasih Baba. Assalamualaikum.